Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad yang anda bersama kami dan sedang menonton segmen Realiti Rakyat di awal pagi ini yang membawakan tumpuan khas apa juga kisah-kisah dan juga suara rakyat dalam menjalani kelangsungan hidup bagi tempoh krisis ketika ini. Dan dalam masa yang sama juga antara berita yang kita kira sebagai kejayaan yang membanggakan yang kita ingin bawa pagi ini adalah apabila penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP yang menjalankan kajian penjujukan genom menemui clade virus bagi penyakit COVID-19 dari susur galur berbeza di negara ini, Gigi. Dan pasukan ini diketuai penyelidik daripada Fakulti Sains dan Teknologi Industri FSTI Dr. Hajar Fauzan Ahmad. Penyelidikan bermula sejak 2 bulan yang lalu dan dijangka akan siap tidak lama lagi. Strain yang mereka jujuki ini telah dinilai oleh saintis dari Institut Pasteur Perancis. Kita akan mencungkil mengenai perkara ini hari ini. Oleh itu, segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Okey, seperti yang kami maklumkan tadi, kejayaan penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP yang menjalankan kajian penjujukan genom telah berjaya menemui clade virus bagi penyakit COVID-19 dari susur galur yang berbeza untuk kes-kes di Malaysia. Dan kajian ini telah diketuai oleh penyelidik daripada Fakulti Sains dan Teknologi Industri FSTI Dr. Hajar Fauzan Ahmad, dan beliau mempunyai bidang kepakaran dalam penjujukan high throughput sequencing microbiome dan metabolome. Susah nak sebut perkataan-perkataan sains ni daripada University of Copenhagen, Denmark, dan kini menjalani pendidikan melibatkan kerja-kerja penjujukan genom virus COVID-19 dalam negara, dan pendidikan ini telah bermula sejak 2 bulan yang lalu dan akan siap tidak lama lagi. Dan usaha ini juga adalah hasil kolaborasi bersama pihak Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan serta pihak Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru. Kita nak bercerita lanjut mengenai ini. Kita akan bersama dengan ketua penyelidiknya dari Fakulti Sains dan Teknologi Industri, Dr. Hajar Fauzan Ahmad. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Realiti Rakyat pada hari ini. Dan penerangan yang kami bacakan dan sebutkan tadi berbunyi sedikit rumit. Bagaimana nak bagi rakyat di luar sana memahami apa itu kajian penjujukan genom dan apa yang dimaksudkan dengan berjaya menemukan clade virus bagi penyakit COVID-19 dari susur galur yang berbeza untuk kes-kes di Malaysia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sebenarnya kerja-kerja penjujukan ni adalah kerja-kerja untuk kita mengetahui virus yang kita dapat tu. Maksudnya bila kita buat penjujukan tu, kita akan tahulah setiap virus yang kita dapat tu dia daripada clade yang mana lah. Okey, simpelnya macam ni. Kalau kita bila saya berhubungan dengan pihak hospital, maksudnya dalam collaboration saya adalah dengan UIA dan juga NPA, mereka hanya boleh bagi tahu yang okey, satu ini positif sebab ada virus. Tapi kita tak tahu virus tu virus yang mana, kan? Jadi apa yang saya buat adalah saya ambil sampel daripada hospital, and then saya buat penjujukan. Daripada penjujukan tu bila kita susun balik dia punya DNA, and then kita compare balik RNA virus yang kita dapat daripada virus ni dengan spesies yang pertama yang dilaporkan di Wuhan, and then kita daripada situlah kita boleh tahu dan kita boleh kenal virus kita ini adalah virus yang mana. Itu basically apa yang saya buatlah sebenarnya. Doktor, dalam erti kata lain, adakah melalui penjujukan genom ini kita dapat kenal pasti lokasi berasalnya virus ini dan sekaligus ini dapat mempercepatkan tempoh kita mengesan kontak-kontak rapat yang sakit COVID-19 ini? Ya, betul. Sebenarnya bila kita tengok genom, daripada genom ni kita boleh merungkai misteri daripada asal-usul virus inilah sebenarnya. Betul sekali. Memang ilmu yang kita dapat daripada sini, maklumat yang kita dapat daripada sini, sebenarnya kita boleh merungkai daripada aspek epidemiologi lah. Epidemiologi adalah aspek bagaimana wabak itu disebarkan, daripada mana sumber dia, macam itulah. So daripada bila kita tengok virus ni dan kita kenal daripada mana dia dapat, dia punya struktur genom dia semua tu, jadi kita boleh tahu dia punya asal-usul lah sebenarnya, betul? Jadi sekarang ni berapa strain yang kita telah temui? Sebab kalau tengok report lebih kurang dalam Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Nur Hisham sebelum ni pernah cakap yang kita ada lebih kurang dalam 30 strain ke, macam mana, Doktor?
di Malaysia saja? Apa tu, dia punya istilah yang sebenarnya bukannya strain. Strain tu maksudnya satu organism yang baru yang telah terubah secara dahsyat lah. Tapi dia adalah clade. Dan sebenarnya kalau kita nak bercakap dari segi perbezaan, kita sebut dia sebagai varian. So setakat ni kita ada varian yang diketahui adalah varian B, varian C. Yang dilakukan di Malaysia sebenarnya sekarang ni kita ada dua varian. Varian ni adalah grup yang paling besar lah, varian A dan varian B. Dan yang terbaru di Malaysia adalah varian B. Dan varian B tu kita ada dia punya keturunan-keturunan yang lain lagi lah. So kita masih dalam penyelidikan. Jadi untuk memberi exact number tu agak sukar lah sekarang. Tapi so far yang kita dapat, kita masih under sequence lah. Maksudnya sampel di Malaysia ni masih kurang. Dan sekarang pun kita orang dalam proses untuk ikut lagi banyak lah. Jadi untuk bagi tahu exact number tu agak sukar lah sebenarnya. Tapi saya boleh cakapkan memang terdapat varian yang berbeza dengan keturunan-keturunan virus yang berbeza lah di Malaysia ni, insyaAllah. Doktor, difahamkan dari kajian ini juga, dari kajian penjujukan genom ini dilakukan untuk populasi kes di Pahang. Apa perinciannya di situ? Berapa kes yang digunakan? Okey, untuk Pahang saja kita orang ada lebih kurang dalam 30 kes. And then daripada 30 kes tu kita ada 2 kluster yang besar lah. And then sebahagian daripada sampel ini telah di-sequence. And then daripada yang mewakili kluster 2 kluster yang terbesar di Pahang ni lah. And then daripada kluster itu kita orang dapati plate ataupun keturunan virus itu berbeza antara satu sama lain. Doktor, kalau macam setengah kajian saya tengok di UK dan sebagainya mendapati golongan individu berketurunan Asia dan juga kulit hitam merupakan individu yang berkemungkinan lebih 50% kematian itu risikonya adalah lebih daripada 50% berbanding dengan mereka yang berketurunan kulit putih di UK. Adakah dapatan yang sama juga kita boleh dapati sekiranya kita melalui kajian-kajian dan juga dapatan daripada yang doktor jalankan? Adakah kita boleh bezakan, kita boleh dapatkan pasti okey golongan mana yang lebih berisiko untuk terima jangkitan ke, untuk risiko boleh menyebabkan kematian ke, kita dapat bezakan melalui kumpulan, kaum, peringkat umur dan sebagainya ke macam mana doktor? Apa tu terlalu simplistik lah untuk kita buat generalization macam tu. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah golongan yang mudah mendapat jangkitan adalah golongan yang sistem imun badannya adalah rendah. Golongan-golongan ini adalah seperti orang tua. Dan maksudnya bila kita dah 65 tahun ke atas, imun sistem badan kita akan rendah, dan golongan ini adalah golongan yang paling dikira sebagai terancam lah. Golongan kedua adalah mungkin daripada ibu-ibu mengandung, kanak-kanak. Itu yang saya boleh bagi tahulah. Tapi dari segi bangsa, etnisiti semua itu saya kurang pastilah sebenarnya. Sebab kajian saya lebih tertumpu kepada genom je lah. Saya tidak melibatkan kepada studi etnografi ke semua itu. Data dari segi etnografi itu saya tak ada lah sebenarnya. Doktor, kalau kita lihat negeri yang mencatatkan kes tertinggi untuk COVID-19 ini adalah Selangor. Adakah ada juga dijalankan kajian penjujukan genom ini di negeri-negeri lain, atau adakah doktor lihat, kalau tidak, adakah doktor lihat ada kepentingan untuk melakukan kes-kes ataupun kajian jujukan genom ini di negeri-negeri lain di Malaysia? Sebenarnya ada, memang ada. Projek saya ini pun sebahagian daripada usaha sama daripada MOSTI yang didanai oleh MOSTI. Dan saya berkolaborasi dengan, bila second phase of saya punya projek ni, saya involve dengan Malaysia Genome Institute. Malaysia Genome Institute ada melakukan kajian ini juga, dan lebih terfokus kepada kawasan Selangor lah. In fact, the first few sample yang dilakukan di Malaysia pun sebenarnya dilakukan oleh Malaysia Genome Institute lah sebenarnya. Jadi kita orang buat ni sebenarnya adalah inisiatif untuk cover region daripada Pantai Timur sebenarnya. Pantai Timur dan juga selatan lah, Johor dan Pahang.
Doktor, berdasarkan kajian doktor, ada tak macam contoh macam semalam kan kita tahu China sekarang ni dekat Beijing pula terjadi kes penularan wabak yang baru di sana dan berdasarkan dapatan kajian yang dikeluarkan oleh pihak kesihatan China menyatakan bahawa virus itu berasal daripada kemungkinan besar berasal daripada Eropah. Macam dekat kita dekat Malaysia ni, kita boleh kenal pasti ke virus ini datang daripada negara-negara mana based on kajian dijalankan oleh negara-negara itu kita dapat kenal pasti okey kes baru yang dekat sekarang ni dekat Malaysia datangnya daripada sini datang daripada negara ini. Macam mana boleh kita dapat kenal pasti macam tu doktor? Betul, boleh. Kita boleh dapat informasi daripada mana dia datang lah. Contohnya macam saya boleh katakan kes daripada Pahang, daripada 2 kluster tu, dia ada satu kluster tu adalah kluster yang common lah. Kita tahu daripada kluster yang perhimpunan sebelum ni. Dan lagi satu kluster itu adalah kluster yang datangnya, saya boleh katakan sebagai kluster import. Dia datangnya daripada Eropah lah sebenarnya. Mungkin daripada orang yang pulang daripada luar negara dan itu mungkin dah jadi salah satu faktor lah sebenarnya. Kita boleh tahu dia datang daripada mana lah sebenarnya bila kita buat sequencing ni. Sebenarnya cara kita nak tahu ni mudah aja. Bila kita sequence, and then kita compare balik sequence yang ada dalam database, daripada situlah kita boleh track daripada mana asal-usul virus ni lah sebenarnya. Ya. Baik, sebenarnya kita banyak lagi nak bercerita dengan Dr. Hajar Fauzan Ahmad yang mengetuai penyelidikan Universiti Malaysia Pahang dalam menjalankan kajian penjujukan genom dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Realiti Rakyat. Kita masih lagi bercerita mengenai kajian penjujukan genom oleh penyelidik Universiti Malaysia Pahang yang telah berjaya menjadi rujukan antarabangsa. Dan dalam masa yang sama tadi kita telah bercerita bagaimana kita nak memahami mengenai kajian jujukan genom ini. Dan Dr. Hajar di talian Skype, kalau kita lihat hipotesis awal mendapati virus ini mudah terubah secara mutasi pada susunan jujukan genomnya. Boleh doktor huraikan mengenai perkara itu dan adakah usaha menjujuk virus ini dapat membawa kepada penghasilan vaksin COVID-19? Okey. Betul. Hipotesis awal saya memang seorang fikir adalah virus ini akan mudah mutasi lah. Konsepnya virus sebab dia punya genome numbers dia agak kecil dan dia sangat mudah termutasi. Memang mutation rate ni kita boleh tengok memang tinggi lah. Contohnya bila kita orang tim kami cuba melakukan perbandingan genom pertama yang dilakukan di Malaysia dengan genom daripada Wuhan, kami dapati genomnya sama, maksudnya hampir sama. Tiada mutasi je lah yang berlaku di antara the first case dekat kes pertama di Wuhan dengan kes pertama di Malaysia. Tapi bila masa kajian ni melibatkan masa lah. Bila sampel yang kita orang buat pula, bila kami bandingkan genom yang kita orang dapat di Pahang dengan genom yang pertama kali dapat di Wuhan, memang kami dapati banyak mutasinya lah. Hampir terdapat lebih, saya rasa tak silap saya dalam 30 lebih lokasi mutasi lah. Dan mutasi ini yang kami dapati dia banyak tertumpu kepada spike protein. Spike protein ni adalah protein yang menyebabkan infeksi lah kepada orang ramai. So bila nak bercakap dari segi penghasilan vaksin itu, kita tahu vaksin adalah satu organisma yang lemah. Maksudnya asalnya dia sangat berbahaya, tapi makin lama dia makin lemah. Untuk saya
saya hanya boleh katakan bahawa data yang kita dapat ini kita boleh kongsikan dengan pembuat vaksin ataupun orang yang mengkaji vaksin, dan daripada situ mereka boleh analyse lah. Saya tak berani nak spekulate lah. Data yang kita orang ada tu available dan kita orang akan kongsikan dengan orang pembuat vaksin lah sebenarnya. Doktor, juga kita nak melihat mengenai mudah terubah secara mutasi untuk dibandingkan dengan virus-virus sebelum ini atau penyakit sebelum ini seperti MERS-CoV, SARS dan sebagainya. Adakah kadar ataupun kadar merubah kepada mutasinya itu lebih teruk daripada penyakit SARS dan juga MERS-CoV kalau kita nak tengok COVID-19 ni? Kita boleh tengok mutationnya agak rapid jugalah sebenarnya jika dibandingkan. Tapi kita kena faham, bila satu organisma itu termutasi, dia boleh menjadi dua benda. Pertama, dia boleh menjadi semakin kuat, dan kedua dia boleh menjadi semakin lemah lah sebenarnya. And then satu benda yang kita jumpa adalah sampel yang kita virus yang kita ambil ini adalah daripada individu yang sihat. So virus ini berada pada dalam individu yang sihat, tapi individu ini tidak menunjukkan simptom penyakit. Maksudnya dia sihat seperti kita lah, seperti saya dan seperti juga semua orang yang sihat. Jadi masih terlalu awal lah untuk kita orang bagi tahu yang bahawa virus yang kita orang jumpa ni adalah berbahaya ataupun tidak. Dia perlukan lebih kajian lah. Dia hanyalah baseline study yang resultnya tidak boleh konklusif lagi lah. Doktor, dalam masa yang sama juga sekarang ni kita masyarakat di luar sana sedang mengamalkan norma baharu dan sebagainya, penjarakan sosial, kerap basuh tangan dan juga banyak lagi lah norma-norma baru yang kita belajar akibat daripada COVID-19 ini. Mungkin ada perkara-perkara yang doktor dapati boleh lagi kita lakukan lebih daripada itu untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Apa agaknya perkara-perkara yang mungkin orang ramai boleh lakukan lagi selain daripada penjarakan sosial, berkerap basuh tangan, pakai pelitup muka dan sebagainya? Apa lagi perkara yang lain, doktor? Apa tu yang saya boleh katakan setakat ni yang terbaik adalah yang seperti yang tuan cakap tadi itulah. Kita perlu basuh tangan, penjarakan sosial, itu masih penting. Dia macam mana bila kita tengok bila kerajaan belum mengangkat list MCO ni, kita tengok ada masih lagi kes yang dilakukan walaupun masih sedikit kan. And then bila kita boleh tahu juga, bila kita pergi ke bandar, kita tengok orang dah tak pakai mask, orang dah kuranglah menjaga tu. Saya cadangkan walaupun tempoh MCO tu telah ditamatkan, kita masih perlu mengamalkan apa yang disarankan oleh kerajaan lah ataupun oleh DG Kementerian Kesihatan kita untuk sentiasa basuh tangan dan menjaga penjarakan sosial tu. Tapi masih langkah berjaga-jaga itu masih penting lah sebenarnya. Doktor, dalam masa yang sama juga, sejak daripada beberapa hari lepas, kita masih lagi dalam peringkat perbincangan untuk membuka sempadan kita kepada negara yang mempunyai angka lebih kurang sama juga dengan kita dalam kategori yang boleh kita kawal. Pada pandangan doktor sendiri, pembukaan sempadan adakah tiba pada masanya? Sebab sekarang baru sebentar tadi kita menerima Jerman mencatatkan angka keboleh jangkitannya meningkat kepada lebih daripada 2 something tadi, and then China di Beijing berlaku penularan baru dan sebagainya. Jadi melihat kepada pembukaan sempadan, adakah kita boleh melaksanakan perkara itu seperti mana Sepanyol yang sekarang ini sedang telah pun membuka sempadannya kepada negara-negara Eropah dan juga Britain? Itulah. Adakah tepat pada masanya, pada pandangan doktor, pandangan peribadi doktor? Pada pandangan peribadi saya, kajian perlu dilakukan lagi lah, perlu ni. Tapi saya rasa saya tak pasti dengan data yang ada sekarang. Saya rasa setiap keputusan yang dibuat mestilah berdasarkan data-data kan. Data negara macam Jerman tadi tu mungkin mereka ada data dia orang sendiri, and then Malaysia pun ada kita punya data juga. So pendapat saya, kalau data itu menunjukkan ada potensi untuk meningkat balik jangkitan tu, saya rasa elok jangan dibuat lagi lah. Saya rasa sebab saya rasa kita berjaya untuk menurunkan bilangan kes jangkitan di Malaysia ini pun sebab rakyat Malaysia saya rasa memang memang mengikut perintah lah untuk tidak menjaga penjarakan sosial semua-semua tu. Saya rasa kalau kita buka border tu, saya takut
ada ni lah. Kalau buka pun saya rasa mungkin kena ada kawalan yang ketat lah untuk memastikan individu yang sihat sahaja yang masuk ke Malaysia lah sebenarnya. Ya. Itu pendapat terbadi saja. Okey. Okey doktor, kita nak kembali kepada kajian jujukan genom ni daripada penemuan ini dan kajian ini dan juga penyelidik UMP juga ada menyediakan pengkalan data dan kajian epidemiologi klinikal bagi COVID-19 ini dan dalam masa yang sama menjadi rujukan antarabangsa. Boleh ceritakan mengenai kerjasama itu dan bagaimana perkara itu berlaku? Genom yang kita jujuk ini bila kita dapat, kita akan hantar kepada GISAD, itu pengkalan yang memang dia akan dia menerima data daripada penyakit wabak berjangkit ni. And then bila kita hantar, dia akan analyse data kita. And then bila dia orang asaskan yang data itu adalah valid, dia orang akan letakkan data kita ke dalam database mereka untuk menjadi kerujukan orang lah sebenarnya. Jadi yang macam saya cakap tadi lah, apa yang UMP buat adalah kita menyediakan data. And then data ini sangat bergunalah kepada saintis lain yang akan membina vaksin ataupun data-data ini juga boleh diakses untuk dijadikan untuk menghasilkan diagnostik kit yang lebih sensitif dan spesifik lah sebenarnya. Doktor, bagaimana pula dengan adakah data-data yang dapatan kajian daripada doktor ni akan juga boleh kita salurkan maklumatnya kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yang mana kalau kita lihat WHO sebelum ini sering kali ulangkan bahawa COVID-19 perlu kita perangi dengan cara yang bersolidariti dan mereka ada membuat melaksanakan beberapa pelan dalam semua negara dibenarkan untuk tampil dengan data masing-masing dan kita berkongsi segala kepakaran data yang kita dapat mengenai COVID-19 ini dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Adakah perkara yang sama juga boleh kita lakukan, doktor? Ya, betul. Bila pertama kali saya terfikir untuk melakukan perkara ini adalah memang saya mengikut saranan daripada WHO lah untuk menyediakan data, untuk kita feed data kepada dunia lah, kepada saintis seluruh dunia. And then sebelum saya mulakan ini pun saya melakukan perbincangan dengan saya punya saya boleh katakan sebagai bos saya dekat Copenhagen lah. Dia memang Prof. Matt juga buat benda ni di Denmark. Jadi saya tak rasa kita bersendirian lah. Kita juga melakukan benda yang sama lah. Saya rasa ia penting untuk kita menyediakan lagi banyak data daripada Malaysia lah. Supaya data ini boleh digunakan dan orang saintis boleh guna untuk develop vaksin lah nanti. Ya doktor, jadi kita nak tahu jugalah daripada penemuan ini dan kajian ini, bila sebenarnya boleh kita jangkakan ia akan lengkap dan apa harapan doktor sendiri dalam penemuan dan juga kajian jujukan genom ini? Saya, to be honest, saya harap data yang kita dapat ini berguna untuk semua orang. And then saya sangat berharap COVID-19 ini cepat-cepat kita dapat peranginya lah. Itu je lah. Supaya bila kita nak kehidupan yang normal, kita nak kembali, kita travel untuk kita melakukan bisnes kita semua kan. So saya harap macam dia macam sedih juga bila raya kita tak boleh pulang ke kampung. Saya nak benda ni cepat-cepat berakhir lah. Itu je saya punya azam lah. Penjujukan dan analisis genom dari dalam kurikulumnya secara tidak langsung bakal melahirkan graduan yang cekap pada masa hadapan. Tapi kalau kita lihat pelajar yang mengambil STEM, matematik dan juga sains ni sebenarnya semakin berkurangan dan sebagainya. Jadi doktor sebagai individu yang berada dalam field itu, bagaimana mungkin doktor rasa boleh pelajar-pelajar kita ambil peluang ini, ambil tahu dan menyatakan minat mereka, kita alihkan minat mereka lebih supaya satu hari nanti kita kemungkinan besar tak perlu lagi bergantung harap kepada negara lain dalam proses penghasilan vaksin. Kita boleh hasilkan vaksin kita sendiri ke mana tahu satu hari nanti kan. Tapi saya nak ambil pandangan doktor mengenai perkara ini. Betul. Betul. Kita apa yang dilakukan oleh UMP, Universiti Malaysia Pahang, masa saya sendiri saya mengajar subjek bioinformatik, saya juga ajar genetik dan juga mikrobiologi. Jadi saya cuba menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat ni lah dari segi macam mana cara kita untuk mengenali virus kita. Pertama,
And then macam mana nak melakukan penjujukan, semua itu diajar kepada student kita lah. Saya harap student-student yang keluar daripada yang bergraduasi daripada UMP kompeten lah dalam bidang ini. Paling kurang pun mereka ada kesedaran terhadap virus ni. Yang kedua, kalau mereka terlibat dalam bidang kajian, mereka boleh respon terhadap situasi-situasi beginilah. Just in case kalau next, kalau negara ataupun dunia berhadapan dengan virus, mereka ataupun apa-apa jenis wabak, mereka boleh respon lah. Itulah, sekarang ni kita memang bila cakap pasal keminatan orang untuk keminatan generasi sekarang ni untuk terlibat dalam sains ni, saya nampak dia agak berkurangan. Itu kita boleh nampak daripada segi pengambilan pelajar setiap tahun. Dan saya harap mungkin saya tak tahu, mungkin Asrul Awani buat macam ni pun saya rasa itu satu inisiatif yang bagus, sebab orang tahu yang sebenarnya sains ni bukannya retorik yang kita boleh nampak dalam TV ataupun yang dekat dalam filem sahaja. Sebenarnya dekat Malaysia pun sebenarnya kalau kita betul-betul minat dengan sains, dan kita sekarang ni kalau kita nak terlibat dalam kajian pun sebenarnya sangat bolehlah di Malaysia ni, saya boleh katakan. So dia bukannya satu retorik, and then jomlah kita meminati sains semula. Boleh ke cakap macam tu? Boleh. Doktor. Itu semangat yang kami mahukan, Doktor. Ya, itu tadi Dr. Hajar Fauzan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama Realiti Rakyat untuk Awani Pagi pada hari ini. Dr. Hajar Fauzan Ahmad dari Fakulti Sains dan Teknologi Industri FSTI UMP. Beliau mengetuai kajian jujukan genom di Universiti Malaysia Pahang, dan kita banyak bercerita mengenai kajian yang beliau lakukan dan bagaimana kajian penjujukan genom oleh penyelidik UMP ini menjadi rujukan antarabangsa. Dan dengan itu saya harap dengan apa yang kita bawakan ini dapat manfaat kepada kita bersama, dan pengetahuan itu akan dapat menyuntik semangat anak-anak di luar sana untuk mengambil jurusan sains dan matematik di masa hadapan. Ya. Okey, sekian saja daripada kami. Saya Hafizan Zaman. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.